Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati lagi dikasihi para Imam Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang sudi hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita korbankan merupakan satu saham kepada kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat, sebagai ganjaran ataupun pahala yang besar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat, insya-Allah. Sebuah hadis yang sinonim yang kita dengar di mana-mana masjid surah, yang biasanya disebut ataupun dilafazkan oleh tuan guru, ustaz-ustaz, alim ulama, yang popular di kalangan masyarakat kita, yang mana kita pun tahu hadis ini. Jadi sementara kita pun menunggu waktu isyak, sama-sama kita mendengar tazkirah yang insya-Allah saya akan sampaikan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita salasah, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u isnani wa yabqa wahid, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, atau kama qala. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, yang akan mengikut kamu sampai kepada perkuburan ada tiga perkara: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Iaitulah yang pertamanya yang akan ikut kita sampai kubur, ahli keluarga kita. Yang keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan ikut kita sampai kubur, wa malu, iaitulah harta benda kita. Dan yang ketiganya yang akan ikut kita sampai kubur, iaitulah amalan kita. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayarji'u isnani, dua ni akan balik. Yang dua ni akan balik, dua perkara ni akan balik. Mana tu? Ahluhu wa maluhu. Dua perkara ni akan balik, ahli keluarga dan juga harta benda. Makna harta benda balik ni makna dok tandang dengan harta-harta. Dan yang akan temang kita dalam kubur, iaitulah wa yabqa amaluh. Yang akan temang kita dalam kubur, iaitulah amalan-amalan kita. Jadi insya-Allah kita akan dengar beberapa huraian yang pendek berkenaan hadis yang telah pun kita baca ini. Hadis ni cukup popular. Tiga perkara yang akan temang jenazah sampai perkuburan, iaitulah ahli keluarga, harta benda dan juga amalan kita. Sebab tu kata ulama-ulama, apa yang kita sayang di atas dunia, ingatlah
dak, iaitulah sayanglah sebagaimana mu nak sayang sungguh-sungguh, tetapi ingat dia dak akan tembang dalam kubur. Dak, ahli keluarga kita dak akan tembang siapa dalam kubur. Nampak? Anak isteri yang kita sangat cintai dak akan masuk sama-sama dalam liang lahat. Sayang lagu mana pun, siapa kubur je tembang. Faham? Anak bini sayang tau. Oh sayanglah. Dalil sayang tak sayang, kita tengok lilingnya kita sanggup berhempah pulah mencari pitih, mencari duit kerana nak menyara anak bini kita. Kerana nak memberi kesenangan kepada anak bini kita. Tanda kita sayang kepada bini kita, betul tak? Tanda kita sayang kepada anak-anak kita, tapi kita kena ingat anak bini kita tidak akan tembang kita sampai dalam lubang kubur. Nampak? Walaupun masa kita mati itu dia menangis, tubik air mata darah, dia tak akan masuk sama-sama dengan kita dalam lubang kubur. Tak tengok kematian. Hak banyak menangis kuat orang lelaki ke orang puang? Orang puang tau. Oh, tengok pada menangis, tengok tak? Oh, bisi bangor kali 2 kapung dengar dia menangis. Pasal apa? Datuk lelaki mati mesti kena nangis punya. Kalau tak nangis nak boleh syaka ke mana? Nak ada tok lelaki aku, betul tak? Tapi ingat kalau menangis sahaja harus hukumnya. Ada pun menangis siap dengan suara belalak, tak, bisi bangor sekali, itu haram. Ni kena kaboy. Yang marah tak tahu tau. Hak tahu tak apa, hak tak tahu. Menangis harus. Ada pun menangis siap dengan akak suara haram dan berdosa besar. Dia panggil teriak, dia panggil biji sabuk, dia panggil tak pergi menolong, dia panggil meratak. Hak tulis belaka tu. Kalau menangis tubik air mata saja, ni menangis siap dengan suara. Hak ni yang ulama larang. Hak ni hak Nabi kata masuk dalam neraka orang yang meratak bagi si mati. Dah si mati dah masuk neraka. Dah kata si mati kena seksa kalau orang meratak mayat dia. Dengar baik-baik. Si mati yang wasiat kepada anak beranak dia, bila aku mati esok-esok mu pakak meratak ramai-ramai, barulah si mati itu akan diseksa oleh Allah ke dalam neraka, kena wasiat benda yang haram. Nampak? Dia besar benda hak haram, baru dak boleh. Ada tak laki aku, kalau dia ada yang cari biti ke darah makan apa semua, tak ada. Hak tu haram. Faham ni ramai. Nampak? 2 kampung ada 8 ekor. Bahagian meratak mati. Biasa orang puan jarang temu orang lelaki tau. Orang lelaki nangis-nangis gitu je lah. Nangis bersembangun kali. Memang dah sedih tok lelaki ada. Dalil sedih tak sedih orang puan bila suami dia mati dak dah habis dah. Ini kau pula dengan Tok Imam. Tu sedih dak orang lalu tu. Faham? Ambo. Biar gak siapa habis edah. Ni dak dah habis edah, nikah dah. Dak dah habis edah, bergedi. Makan bulu. Dak dah habis dah, temu natu. Dak dah habis dah, pasal minggu. Dak dah habis dah, jayang.
Tunggu habis edah dulu. Ada pun nak beli keperluan asasi macam beras, gula, gandum, hak tu harus tak apa. Ada pun benda-benda selain daripada keperluan dan hajat yang penting, hak tu yang kena jaga. Dan inilah masyarakat Melayu dak jaga. Pasal apa dak jaga? Pasal dak tahu. Pasal apa dak tahu? Pasal dak belajar. Pasal apa dak belajar? Dak mari dengar. Pasal apa dak mari dengar? Ngadak TV. Pasal apa ngadak TV? Pasal bodoh. Dia gitu. Awal teh kata bodoh. Dah biasa mukadimah. 16 uti kata bodoh lagi, dia ada pula lagi. Dah warna yang kasar ngak, nampak muda, comel, nampak warna kasar ngak. Siapa suruh jepu? Orang duk sedak-sedak rehat rumah dia pergi jepu. Jadi sayang lagu mana pun manusia tak akan temang kita dalam kubur. Sebab tu kita kena mikir molek. Nak sayang orang biar dia boleh tolong kita hari akhirat. Siapa dia? Rasulullah. Nampak? Orang hak boleh beri syafaat, boleh beri pertolongan kepada kita pada hari akhirat, kita dak sayang sungguh. Ada pun orang yang dak boleh tolong kita hari akhirat, kita sayang doa lalu. Ni kita pening. Lepas pada ni jangan pening lagi. Sayanglah Nabi. Pasal apa? Pasal dia boleh tolong kita, beri syafaat dengan izin Allah pada hari akhirat. Siapa dia? Nabi siapa kena sayang gitu semua? Dia Rasulullah, utusan Allah. Tidak ada pangkat di sisi manusia yang paling tinggi melainkan pangkat para nabi, para rasul. Berapa tinggi ingat pangkat dia? Dah Tuhan latih. Betul tak? Siapa latih Rasulullah? Rakyat. Allah Ta'ala latih. Bila Tuhan yang latih, ada salah tak? Ada. Betul lah. Apa yang Tuhan latih comel belaka, sempurna, komplit. Ada pun rakyat macam kita yang latih, ada salah. Nampak? Salah hamba latih natang ni. Tak? Zalim. Salah kita rakyat. Ada pun Tuhan yang latih, tak salah macam kita. Sebab tu sebut dalam kisah-kisah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang luar biasa, yang mana serangga dak rajin ke atas tubuh batang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalak dak rajin ke atas hidung, atas tubuh badan Nabi. Nyamak dak rajin ketik. Nampak? Alio menjadi obat. Alio jadi obat Rasulullah. Satu hari seorang budak sakit. Jadi budak ni mak dia dak cakap nak pergi berubat. Wak pergi hospital dak baik, wak pergi klinik dak baik, sensen dak baik juga, farmasi tak ada obat. Akhirnya temu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ambil budak tu, buka mulut, ludah alio dalam. Bila ludah alio dalam, budak tu telan alio Nabi. Dengan izin Allah, automatik terus baik penyakit budak tu. Tak payah tunggu 2 minggu, baik terus. Pasal apa? Alio Rasulullah, bukan alio pak lah. Rasulullah. Tapi kita tak payah tiru. Kita tak macam Rasulullah. Kau balik rumah tiru juga. Anak demam. Ayah pun ludah dalam mulut anak, bisu tiru anak. Ayah. Mayatek dak atek. Nombor ekor penuh dalam kocek. Dan nak berkat ke mana? Rasulullah lain. Darah Rasulullah menjadi
satu perkara yang amat luar biasa, sehingga kan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum darah Nabi, sehingga kan Nabi kata, siapa minum darah aku dak akan masuk, dak akan dimamah oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi bekal boleh darah syaitan, syawang. Tiba-tiba sahabat tengok darah Nabi pergi minum lalu degak. Sahabat lain kata, "Buana mungkin minum darah Nabi kan kotor kan?" Nah, maka Nabi kata, barang siapa darah aku ada dalam tubuh badan dia, dak akan dimamah api neraka Allah. Dengar gitu berebut sahabat jember nak pergi minum atek, tengok lecingnya. Dah lambat sangat siapa suruh. Tapi kita tak berpeluang dah nak minum darah Nabi. Kita hanya berpeluang untuk menjadi umat Rasulullah yang kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tanda kita kasih pada Nabi? Kita berarak time Maulidur Rasul? Tak. Dah kita pegang spanduk kami cinta Nabi? Tak. Di antara tanda kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, mulut kita banyak berselawat ke atas Nabi. Betul tak? Cuba kita bilang dalam satu hari berapa kali kita sebut nama Nabi, berapa kali kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita bilang. Nah, ada 1000 kali? Ada. 100 kali? Ada kau. Agak dalam mayang tu tahiyat. Lain dah ya, daripada tu tak ada sebut rajin sikit hari Jumaat. Tu pun tu ila kabar, tu imam kabar. Kalau tidak dak sebut tanda jauhnya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi kita tak mau sebut. Faham? Apa kita dak selawat, padahal mudahnya Allahumma salli ala Muhammad, payah enggak sebut. Belang-belang bawa kereta boleh sebut, betul tak? Tak begitu dah Pak. Ni masih on the way mari masjid, ada tak kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Ada tak? Faham tu kita. Tak ada sebut nama Nabi kita, selawat pun tak ada. Dia panggil mulut puaka. Tak ada sebut nama mulia. Padang nyanyi Hamko sami ke coralo. Hak tu ingat selawat ambo. Hindustan mulu. Sabuk nak lagu dia. Boleh belaka. Wak bunyi muzik boleh. Deng hapla ye chele hapla ye chele ho apla ye chele. Sambung ramai-ramai. Agak marah dah. Bahagian awak cerah mata. Tak. Kadang-kadang dengar ngatuk mata dengar Hindustan cerah belalak mata-mata. Dah 3 keping CD mainan. Mainan 3 keping CD mainan kita Hindustan ni. Cuba buka sekeping CD ngaji. Sekeping CD ngaji. Cuba buka. Dah habis tau. Dah habis. Dah percaya terah buka. CD ngaji tu orang kerah bawah. Tu lah. Tak percaya terah balik rumah orang buka CD ngaji. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Dah habis jadah. Kawan tu sujud jadah dah. Wah dah. Tu kata. Tu kita. Sebab tu kita kena kenal diri kita sendiri. Bila kenal diri kita sendiri, barulah kita berasa rendah diri. Ramai yang sombong-sombong kerana dia tak kenal siapa dirinya sendiri. Dengan apa ia dijadikan.
daripada apa, dan duduk atas bumi nawak benda. Patu nak pergi duana, kita kena tahu. Baru kita tak jadi manusia yang sombong kepada Allah. Sekarang ini kenapa manusia yang sombong kepada Allah? Kerana dia tak sedar dirinya sendiri. Ia panggil tak sedar ke diri. Antum min Adam wa Adamun min turab. Mung ni daripada Tok Adam, dan Adam ini, Tok Adam ini daripada turab, daripada tanah. Yang kita pijak dengan selipar Jepun kita tu, tanah tu. Tanah tu asal diri kita tu. Duduk lapisan paling bawah. Bukan wak daripada langit. Bukan wak daripada temaga, bukan wak daripada emas, daripada tanah. Bila sebut tanah, hina. Pasal apa? Pasal bila sebut barang-barang kotor, ia kena but tanah. Bakar-bakar yang busuk, gali lubang, masuk dalam tanah. Hinanya tanah. Itulah asal kejadian diri kita, daripada tanah. Ada orang kata bukan daripada tanah, daripada air mani kan. Dia pandai baloh. Dia kata daripada tanah kita ni. Tak, air mani. Tanah, air mani, dua-dua bodoh belaka. Awak tulis kan? Faham tak? Dah kita, adanya kita, mak ayah kita ada tau. Nikah tau. Mak ayah kita ada, tok ki kita, tok nyang kita, tok kita, faham? Susu daripada satu Adam alaihi salam. Sama je. Cuma kata setengah ulama, kata ulama-ulama air mani ini dia tidak najis. Walaupun tidak najis, asal kembali kepada kita juga, dia tidak ada kemuliaan. Air mani ini tak ada kemuliaan. Walaupun tak ada kemuliaan, dia tak najis. Faham? Kalau Tok Imam di semayang Isya sekarang, dia piku air mani 2 kotak. Faham? Dok apa ni sah semayang dia. Pasal apa? Pasal air mani dok najis. Walaupun tidak najis, dia keji. Uduh ke jenis. Dok comel. Nak tahu keji dok keji air mani, balik karang nak makan nasi goreng. Suruh bini kita goreng ikan. Tak nak ambil ikan tu, bini kita buat mari semakuk air mani. Dan ni dia pula semakuk ni air mani kita bang. Dah buat benda cicah kemang mulut, betul tak? Itulah asal kejadian diri kita, daripada air mani yang sangat keji. Jadi bila sedar diri kita ni asal daripada benda make in dapat, barulah kita tidak sombong kepada Allah. Kita tidak sombong sesama manusia. Sombong nak pergi mana? Sombong dengan ibadat yang kita buat, tak payah. Pasal apa? Kalau ibadat banyak kita buat, tahajud banyak, lebih banyak lagi orang-orang yang hebat dengan Allah. Cuma nak beritahu bahawasanya di dalam ibadah kita kena tengok orang yang lebih tinggi daripada kita. Adapun apabila sebut bab dunia, kita kena tengok orang yang lebih rendah daripada kita, barulah kita jadi manusia yang hebat di sisi Allah. Guana pula ni nak sebut, apabila dalam bab ibadah kita kena tengok orang lebih atas daripada kita. Kita ni orang kampung, orang atas daripada kita, orang yang alim, ulama-ulama. Para wali Allah, maka ibadah dia lebih hebat daripada kita. Maka bila kita tengok dia, kita akan berasa ibadat kita cukup kurang. Maka tengok dia punya tahajud hebat, kita nak ikut attack. Maka itulah dipuji oleh syarak, dipuji oleh agama-agama. Ada pun bila sebut bab dunia, tengok orang yang lebih bawah daripada kita. Aku naik kereta kaca je, jangan tengok lebih bawah. Honda Car. Bila gitulah jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dah aku ada kereta kaca, walaupun pintu belakang tak ada, orang lain mutu bakal. Faham tak? Alhamdulillah lah. Ada apa tu?
Tapi bila bab dunia, kita tengok orang lebih atas daripada kita, kita tak akan bersyukur kepada Allah. Nah, pakai kereta Proton Saga, tengok wajah, tengok pula Mercedes, tengok pula Lamborghini. Dah bila nak bersyukur? Nampak? Kita nak jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Gitulah dua kaedah. Bila bab akhirat, tengok lebih atas. Adapun bab dunia, tengok orang yang lebih bawah. Sebab tu dalam kehidupan kita, jangan memadai dengan ibadat yang kita buat. Ni dilarang oleh ulama-ulama. Dalam ibadat, dalam mana-mana bab kebaikan pun, jangan memadai dengan apa yang kita buat. Hamba tak apa dah. Isnin kami puasa sunat sama. Tak apa dah hamba, tak apa dah. Jangan memadai dengan ibadat yang kita buat. Kita tak apa dah, mari sama sejik. Tok bila tak apa kita siapa dah. Bagus dah rasanya. Jangan memadai dengan ibadat yang kita buat. Hamba tak apa dah, sembahyang 5 waktu jemaah sama sejik, tak sejik surah. Jangan memadai dengan ibadat yang kita buat. Hamba tak apa dah, tiap-tiap jemaah kurang-kurang 10 riyal pun dalam tabung. Jangan memadai dengan ibadat yang kita buat. Hamba tak apa dah, kalau sejik surah ada susah-susah, nak kipas angin ke, nak kapek ke, nak sejadah ke, hamba tolong juga. Tak apa dah rasanya orang lain tak tolong. Jangan memadai dengan ibadat yang kita buat. Pasal apa ulama marah? Ulama larang. Pasal bila kita memadai dengan ibadah yang kita buat, kita tidak akan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tak apa dah sembahyang dah kan, orang lain tak sembahyang terus. Kita ibadat kita tak akan meningkat. Nampak? Sekarang ni kita nak ibadat kita hari ini lebih hebat daripada kemarin. Dan esok kita nak lebih hebat daripada hari ini. Itu orang berjaya. Itulah orang yang bertuah. Nampak? Bukan orang tua ni ada kereta, kerja kerajaan, ada rumah besar, ada kereta besar, ada bini besar. Itu bukan orang bertuah. Adapun orang yang bertuah, orang yang ibadah dia kepada Allah setiap hari semakin meningkat, dan dia dengan Allah semakin hari semakin akrab, semakin dekat. Itulah orang yang bertuah. Bukan tuah ni tengok kereta besar, ambuh kereta besar, jos bu kereta besar. Kapil anak kereta besar, betul tak? Dah tuah dia, tuah orang dia patak neraka. Orang kafir masuk syurga ke neraka? Neraka dah tua hak. Tak tua Tua ni tengok. Dekat ada dengan agama. Walaupun gaji dia besar. Gaji dia 25,000 satu minggu. Tapi dalam satu minggu, tiap-tiap hari dia boleh duduk depan ulama-ulama. Apabila ulama-ulama buka kitab, dia orang yang bertuah. Dah gaji besar sakup dia. Bagus dia kontraktor besar. Gaji dia 16,000 sebulan umpamanya. Tapi dia boleh duduk depan ustaz, depan tok guru, depan alim ulama tiap-tiap hari, maka dia orang yang bertuah. Hak ni gaji 300,500 je sebulan, konduktor. Tapi dia tak boleh duduk depan ulama-ulama, maka dia tak bertuah. Kerana bertuah ini tak sakut paut dengan gaji, tak sakut paut dengan harta, tak sakut paut dengan keturunan, tapi sakut paut hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Biar kehidupan kita ni bertuah dan ada keberkatan. Walaupun sikit, tapi nak ada keberkatan. Harta yang kita cari biar berkat, bersusah payah biar ada keberkatan. Kadang-kadang kita bab harta ni kita rajin cari.
Oh, rajin cari bak piti, tak payah suruh turun kelak balik kelak, turun kelak balik kelak. Kalau bak cari piti. Bagus rajin. Tetapi satu perkara yang perlu kita lebih rajin lagi, iaitulah mencari akhirat. Ni payah sikitlah. Kalau bak dunia tak payah suruh. Tak payah suruh bak dunia, memang garanti kita rajin. Turun orang depan subuh turun dah. Awal pada tubilah. Lembu dak tubik lagi daripada kandang, dia tubik dah daripada rumah. Lembu dengar lagi baca surat khabar metro. Dalam go. You start motor dah, cari piti. Awal pada lembu. Nak molek lembu tegar dia. Awal tu. Awal sungguh bang. Cuma peling sikit kita dak rajin bab akhirat. Bab akhirat kita lemah. Ni kelemahan umat Islam. Apabila bab ilmu agama dia kurang, dia dak rajin cari. Jadilah kita seperti kita hari ini. Kita ada tak macam Imam Bukhari? Ada tak? Ada tak? Pasal apa? Pasal kita bukan macam Imam Bukhari. Imam Bukhari daripada kecil sampai besar dia gila hadis. Dia Imam Bukhari masa kecil dia buta. Dan mak dia mimpi jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, anakmu Bukhari ni esok celak esok jelek sungguh. Imam Bukhari dia menjadi seorang tokoh hadis yang cukup hebat. Saat ni hadis ni yang riwayat Imam Bukhari. Pasal apa jadi Imam Bukhari? Pasal masa kecil dia seorang yang gila hadis. Tidur tak ada 2-3 minit bangun catat hadis. Tidur pula tak ada 2 saat bangun pula catat hadis. Tu panggil gila hadis. Makan hadis, tidur hadis, mandi hadis. Kita gila bola. Gila buruk titik. Gila dunia. Maka jadilah kita seperti sekarang ini. Tak ti benda kita. Kita dak reti benda, bini kita pun sama seri dengan kita. Anak beranak kita pun sama seri juga. Natu kita sama seri juga. Tak percaya tengok natu kita suruh jadi imam kali. 5 tahun dah jadi natu mak. Jadi go imam kali, mak nak dengar suara. Dan natu bukan makna kerja bebek kurang gaji besar. Takkan nak kata dokti kembang sepanah. Jadi imam Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tu natu kita faham ke? Tapi bukan natu sini lah. Pasal apa jadi gitu? Pasal kita tak kasih kepada akhirat. Maka kita buta akhirat dan buta agama kita. Dah bila nak berubah nak malam kalau kitab tau. Pak kitab tu kitab ni, pak kitab tu kitab ni. Dah bila nak berubah bila hari mak hijrah cerita bab hijrah suruh berubah, suruh berhijrah, kita tak berhijrah. Dah sampai bila? Sampai bila? Rumah berubah mau. Dulu rumah kecil macam geruk ayam. Lah ni bapak banglo dah rumah kita. Upgrade sama rumah. Tapi bapa kita dah upgrade diri kita sendiri. Ilmu agama kita bapa kita dah upgrade. Rumah upgrade sama. Daripada 2 bilik sampai 12 bilik ada. Bilik store ada, bilik mandi ada 3. Bilik untuk ruang tamu pula, bilik bahagian main snooker.
Macam-macam bilik ada. Tu bahagian rumah. Dah kita bila nak innovate bila kita nak upgrade diri kita, ni ya. Kesilapan umat Melayu di antaranya. Dak kasih. Bab tu lahirnya kita ini sebagai abna'ud dunya. Anak-anak dunia. Bukan abna'ul akhirah. Anak-anak akhirat. Ramai anak dunia. Bab tu Nabi sebut akhir zaman, tengok anak-anak kita ramai derhaka kepada mak ayah. Tu tanda akhir zaman tu. Dah tengok suara apa? Anak tikam mak. Oh, anak tikam mak. Bayang. Tanda akhir zaman tu. Apabila hamba melahirkan tuannya. Tanda dunia nak kiamat. Anak boleh tikam mak. Anak boleh tikam ayah. Anak boleh tikam tok. Tok tikam anak. Cucu tikam mak. Mak tikam ayah. Ayah tikam mak. Ayah tikam mak sama-sama dah. Boleh dia bunuh mak dia sendiri. Allahu Rabbi. Tak masuk akal. Natang jaga mak dia. Natang reti balas jasa. Bukan anak komang-komang, anak profesor atau anak atau mak rumah orang tua-tua. Anak pensyarah. Boleh atau mak dia rumah-rumah orang tua-tua. Nampak lagi? Lepas tu duduk balah tak boleh jaga mak. Dah mak tua. Mak 86 mak. Mak 93 mak. Dah bahasa dia, dah manusia ni bila ala ketua dia jadi nyanyok. Kecing ngata, berok ngata, bahasa dia dah. Dia kembali macam ke baby biasa. Cuma beza baby kita tengok sedap mata memandang orang tu kita tengok kemang mulut macam baby berok ngata tau. Bila semakin tua jadi nyanyok, maka kita kembali macam jadi baby juga, berok ngata, kecing ngata, cakap ngaruk ngambang sekali. Jadi bila dah tua mak ayah kita, jenis anak yang tak ada agama ni, dak kasih kepada akhirat, atau mak dia rumah orang tua-tua. Ni kita perlu sebut. Pasal apa? Siapa ramai sangat set-set dah orang-orang Islam, Melayu Islam yang dak erti bahasa. Mak dia boleh dia atau jauh. Dok bincang juga orang adik-beradik dia. Muah bela mak, aku tak boleh bela apa? Dah main berok ngati mak. Mula Kak Long Kak Long kata kita tak boleh bela. Dah aku kerja guana Messi. Nak molek siang, nak molek malam. Gini mu suruh adik su jaga mau. Telefon adik su pucuk Kuala Lumpur. Adik su mu jaga mak Aku dah cakap dah nak bela. Adik su kata nak bela guana kita duduk rumah flat tekak lapang. Naik turun lift dah rosak. Pula dah macam-macam alasan. Dah gini mu suruh balong hok duk Johor Baru telefon pula abalong hok duk Johor Baru. Assalamualaikum abalong mu mula mak aku dak lakak dah aku main berok ngata Abang kata guana nak bela guana mu dak tahu rumah aku kapek serema. Serema kapek kan, dalam bilik kapek, ruang tamu kapek, dalam jambang pun kapek juga. Nak bela mak lagu mana? Ni dia panggil anak akhir zaman. Dia panggil anak bro. Tahu tak? Kuat sikit tahu tak? Biar agak gitu. Hargai mak ayah kita. Mak dengar anak bincang nak tahu di rumah orang tua-tua, nangis mak.
Oh menang ini tik air mata. Mak kata aku masa dulu belum 8 beradik, 13 beradik, aku seorang je boleh molek ada. Dah mau 12 beradik, dah boleh aku seorang. Nangis mau. Pasang lagu Sudirman. Ayah dan ibu, ayah dan ibu, itulah permulaan kami. Nangis mak dalam bilik air. Betul tak? Gitu lah. Bukan nak buat apa tak? Ni dipanggil realiti hari ini. Masyarakat memandang mak ayah dia lebih daripada hina macam hamba-hamba abdi. Tengok cakap dengan mak lagu mana? Cakap dengan kawan-kawan lagu mana? Cakap dengan kawan galuh boh. Nak pergi di mana? Cakap dengan saya godong. Cakap dengan mak, Allahu Rabbi. Nama lek semua kerja rumah mak dia buat. Dah mana jemaah kain-kain dok jemaah mana cerita kan? Dok di rumah, dok saja. Katanya anak beruk. Mak ada mak sakit pinggang, sakit lutut. Ada alasan mak atau kapan kalau gitu? Awak ni ya. Wakil banyak perangai gini. Sebab tu kita kena ubah. Nak tinggal anak-anak, nak biarlah yang beragama. Start daripada kecil, didik dia. Biar kena agama Allah. Biar ma'rifatullah. Dia kerja kerajaan ke bila besar, dia kerja swasta, dia punya pasal. Tapi aku telah pun bekalkan dia dengan perkara-perkara ilmu-ilmu agama. Baru senang. Kalau mu tinggal tanah 200 ekar pun anak mu jadi dak berjuru harah pasal agama tak ada, buat jadah benda. Betul tak? Ada mak ayah dia bimbang, takut dia mati esok-esok, anak dia tak boleh nak makan nasi. Anak dia tak boleh nak cari piti sendiri. Bimbangnya kita, takut mati esok-esok anak nak makan benda, tak tahu dak kerja buat lagi ni. Hak tu dak raya bimbang Apa dak raya bimbang? Rezeki ni Tuhan tetap lama dah kan. Bimbang buat benda. Yang mu bimbang perlu bimbang tinggal anak-anakmu yang dak berjuru harah. Rezeki Tuhan tetap lagi. Tetap lama dah. Tuhan kata hai malaikat, uktub rizqahu, uktub ajalahu, uktub asarahu, uktub syaqiyan aw sa'ida. Tulislah dia punya rezeki, tulislah dia punya ajal, tulislah dia punya jalan kehidupan dia, tulislah sama ada dia ni orang celaka ataupun orang yang bahagia. Malaikat pun siap tulis sebelum kita beranak atas dunia lagi. Betul tak? Dah nak bimbang dia rezeki. Bimbang dia. Yang kita bimbang anak-anak kita ni yang dak berjuru harah ni. Kita pernah cerita di Terengganu. Seorang kenalan dia mengadu. Dia kata nak buat guana ustaz. Mak ayah saya ni, mak saya suruh saya nikah dengan laki-laki yang saya kenal. Laki-laki ni jenis dak semayang bang. Lagu mana ni ustaz? Saya tak embuh. Jenis dak semayang saya tak embuh. Saya khabar gini lah, khabar ke mak dak kenal laki gini pasal dak semayang mak ni. Saya khabar dah ustaz, dak semayang luar pendek sama, belamba kereta sama. Mak kata mu dak nikah dengan laki-laki pilihan mak. Mak dengan ayah mu nak cerai, faham? Ni cerita betul ni. Bukan cerita menawak. Bukan mereka baru menaik kereta tadi. Mak dia kata kalau mu tak mau nikah dengan lelaki pilihan mak ni, tak kira dia sembahyang tak sembahyang, mak ngepak mu nak cerai.
Dah saya nak buat gona ustaz. Saya tak empuh mak saya, ayah saya cerai. Dan dalam masa yang sama, saya tak empuh nikah dengan laki-laki yang dak sembahyang bang. Dah ustaz nak buat gona. Dah kan awak nak nikah dengan ustaz. Ni mentaliti masyarakat hari ni. Siapa dak leh nak beza laki-laki yang sembahyang bang dengan tidak. Dah jelas dah anak mu kenal dah laki-laki ni dak sembahyang, terima buat benda. Imam Ghazali marah, memutuskan silaturahim, khianat amanah Allah. Terima buat benda jadi natu. Jenis dak sembahyang bang. Dak sembahyang ni berdosa besar. Jumhur ulama sebut dosa besar, dak sembahyang secara sengaja. Adapun Imam Hanbali rahimallahu taala sebut tinggal satu waktu sahaja boleh jadi kafir. Man taraka solah muta'ammidan faqad kafara jihara atau kama qala. Barang siapa yang tinggal sembahyang secara sengaja, maka dia telah pun menjadi kafir terang-terangan kata Nabi. Maka hadis ini Imam Hanbali mengatakan bahawasanya barang siapa tinggal satu waktu saja sembahyang secara sengaja, maka dia jadi kafir laknat. Adapun jumhur ulama mengatakan berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Jangan ambil remeh bab sembahyang ni. Nampak? Elang sekejap. Jadi kita lancarkan kutipan derma fi sabilillah. Jadi mungkin ada budak-budak hak bahagian kutip derma akan ulu tabung ataupun supik. Jadi bukan ulu saja untuk derma jadi insya-Allah kita pakat-pakat derma lah, tabung derma fi sabilillah insya-Allah. Tabung sudah pun berjalan Maka kembali kepada hadis yang kita baca tadi, yang kekalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan-amalan kita yang akan temang kita di dalam lubang kubur. Amalan-amalan kita sama ada amalan baik, temang juga dalam kubur. Sama ada amalan jahat, temang juga dalam lubang kubur. Sebab tu orang yang meninggalkan sembahyang macam tadi, sembahyang itu akan datang di kubur, tashabbuh ataupun menyerupai lembaga yang sangat gelap. Maka katanya si mati, siapa ni wuduh sepang Quran, katanya sembahyang akulah sembahyang yang kamu sia-siakan di atas dunia dahulu. Sebab tu mayat yang fajir, mayat ahli maksiat, mayat kafir, mayat munafikin, apabila diletakkan di dalam liang kubur, maka katanya kubur, la marhaban wala ahla, tidak ada ucapan selamat datang kepadamu, dan kamu adalah merupakan orang yang paling aku benci, yang jalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur itu akan menjadi sempit dan menyempitkan ahlinya, sehingga kan mayat yang ada di dalam lubang kubur berselisih tulang-tulang rusuknya, kerana terlampau sempit duduk di dalam kubur, kerana mayat itu terdiri daripada golongan-golongan ahli maksiat, ahli munafikin, sek-sek kafir laknat. Ada pun mayat yang soleh-soleh, mayat yang beriman kepada Allah, mayat orang yang baik-baik, apabila diletakkan jenazah di dalam lubang kubur, katanya kubur ahlan marhaban wa ahla, selamat datang hei jenazah orang yang soleh-soleh, orang yang baik-baik, kerana mung jalan di atas muka bumi dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini aku akan melayang dirimu dalam keadaan layanan yang sangat baik.
layanan yang sangat istimewa, kerana mu orang yang paling aku kasih berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala masa kamu hidup dahulu. Ada beza tak? Ada beza kan? Sebab tu mana-mana mayat baik ataupun jahat, Nabi suruh mana? Asri'u bil janazah. Cepatkanlah perjalanan pengurusan jenazah, kerana kalau mayat itu merupakan mayat orang yang baik-baik, segeralah ia pergi ke tempat yang baik-baik. Sekiranya mayat ini merupakan mayat yang jahat, maka segeralah ia pergi ke tempat yang jahat, tempat-tempat yang diazab oleh Allah. Sebab tu bila kita bawa mayat, mayat cakap, Nabi kata, mayat cakap dalam randu. Sebut adalah hadis, mayat kata kena, aina tazhabuna biha, mu nak bawa aku pergi mana ni? Katanya mayat dalam khanda, aina tazhabuna bih, mu nak bawa aku mana ni? Celaka dah aku hari ni, celaka dah. Katanya mayat apabila kita duk usung dalam khanda tu. Tapi kita dok dengar Tuhan bijak. Kalau dengar dengan tok imam berapak semua. Mayat apa cakap dalam khanda. Mayat cakap dalam khanda. Yasma'u sautaha kullu syai' illa as-saqalain. Semua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam makhluk mendengar mayat kecuali dua perkara dak dengar, dua makhluk yang dak dengar, iaitu manusia dan juga jin dak dengar percakapan mayat di dalam kubur, ketika mana usung, ketika mana tengah mandi, ketika mana tengah kapang. Hak lain habis semua dengar belaka. Itik sekati dengar, ayam serama dengar, bewok riang dengar, ikan pelawahong dengar, habis semua dengar belaka. Kecuali manusia dan juga jin tak dengar percakapan mayat. Tu bijaknya Allah. Bijaknya Allah dia buat. Sebab tu seluruh aturan yang Allah Ta'ala buat, kita tak boleh nak kondeng. Pasal apa? Dah dia bijak. Tapi cerdik tak cerdik manusia, dia boleh kondeng ayat Allah. Dia boleh takwil hukum Allah. Dia boleh kata tak sabah. Dia boleh kata tak sesuai. Dia boleh kata tak relevan. Nampak? Makna dia lebih cerdik daripada Allah. Dia tak sedar bahawa dia tu siapa buat? Tuhan yang buat. Comel muka dia tu Tuhan yang sobek. Tidak sedar. Tuhan kan Al-Musawwir, yang reti, yang maha kuasa, sobek rupa bentuk manusia. Tu terjemah itu. Yang pandai sobek, Al-Musawwir. Hebat dah hebat Tuhan sobek kita, sehingga kan tak ada sebarang makhluk boleh kandeng manusia. Dan mana buat kepala ulat hari ni tak boleh nak kandeng. Dan mana buat lubang hidung dua tak boleh nak kandeng. Pasal apa? Sempurna. Tuhan buat ada orang gelap, ada orang cerah, ada hidung macung, ada hidung kepaik, ada lesor pipik. Tu kebijaksanaan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita tengok dok comel mana orang puang ni. Dok comel mana, tapi sebenarnya pandangan kita dok mutlak. Pandangan yang mutlak daripada Allah Ta'ala. Tuhan kata comel-comel. Ajak kita tengok orang puang hitam beletung. Dah hidup kepaik, hitam mulak, tubuh gepayang gas. Odoh sepang koang, molek-molek ada nikah. Tok lelaki putih selepu, hidung macung mulak. Dok sabah tagang aku tengok. Dok jodoh dia Tuhan tu. Orang puang dok comel ni tapi orang lelaki comel Tuhan buat. Kadang-kadang orang puang comel loteng, mata bulat getek macam mata kita ni. Bulu kenil bak, ada lesung pipik, bibir merah pula, tapi boleh tok lelaki huduh sepangkoan.
Tak? Kita sekira, kita tak sekira, itulah kebijaksanaan Allah. Kita tak tahu kita. Kita pandai komen je lah. Balik tengok orang temunat tu, balik ngupak ngetuk lelaki dia. Tengok dok comel mana bang? Bahagian dia. Tak nak tengok orang temunat tu, nak tengok sangat, balik ngupak pula. Kita tengok dok comel mana bang? Kita pergi tengok dia Allah. Tapi orang lelaki comel dah. Hak puang pula dari awal jendu. Tak? Ngupak ngetuk lelaki dia. Nah, tok lelaki pun sama naik pada. Patutnya potong Hei, jangan kata gitu. Tak baik kan ngupak dosa besar. Yang mungkin nak kita tengok tu apa? Kata gitu. Ni tak kata apa tok lelaki. Gitu pula. Gitu jelah. Patut kalau bini kita ngupak pasal orang lain depan kita, potong selalu. Jangan kata gitu. Lain kali abang tak pergi tengok Banggiah lain kali. Baru tok lelaki panggil. Ni kok benda gitu. Plumbing tak kena, plumbing warna sama, lasi warna biru. Warna Sabah gitu. Ikon deng. Kek mendapa duduk sepangkoan gitu. Dia punya ngupak majlis orang. Serba dak kena. Set Melayu ni punya kerjaan. Tengok orang nikah sama-sama dak kena. Tengok orang lelaki tua sikit pada orang puan dak kena kau. Tengok orang puan tua pula pada orang lelaki dak kena juga. Habis semua dak kena. Hak kena dia seorang je. Ni lah kita. Berasa kita ni lebih hebat daripada orang lain. Sebab tu kalau nak cerita nyakit umat Melayu, tambung-tambung. Asalnya satu je, daripada hati. Menyakit banyak ni, menyakit deki korang, menyakit sombong, menyakit riak. Daripada satu sumber, iaitulah daripada hati. Daripada hati yang dok bersih, daripada hati yang sangat-sangat kotor. Tu lah. Sebab tu kita kena belajar bab penyakit hati ni. Dia panggil ilmu tasawuf. Kita banyak benda kita tak tahu ni. Di antara ilmu yang wajib kita belajar, ilmu fiqh. Nak tahu halal haram. Patut nak kemah akidah kita, iaitulah ilmu tauhid, ilmu akidah, ma'rifatullah. Dan juga nak bersih hati kita, kita kena belajar ilmu tasawuf. Kita tengok orang dulu-dulu tabi'i, dia punya bersih hati dia sehingga kan dia tak sanggup tinggal sembahyang fardu secara berjemaah. Kita sebut sama-sama dah dalam kuliah kita. Di antaranya seorang tabi'in bernama Yazid Hatim. Dia ni satu kali pernah tinggal sembahyang fardu secara berjemaah. Satu hari dok sembahyang, dia sembahyang jemaah, dia sembahyang tapi sembahyang rumah. Dia dok sembahyang jemaah di masjid. Tiba-tiba mari kawan rapat dia, mari rumah mengucapkan takziah. Takziah lah pasal mu dok dan bayang jemaah Zuhur tadi. Menangis Yazid Al-Hatim. Nampak? Katanya Yazid, Allah, aku tinggal sembahyang jemaah, seorang sahabat karib aku mari temu dengan aku ucap takziah. Takdir kata kalau anak aku mati, mesti ramai orang kampung aku akan ucap takziah kepada aku. Tapi aku sembahyang, dok sembahyang, meninggalkan sembahyang secara berjemaah, satu waktu saja seorang je mari ucap takziah kepada aku. Andai kata Tuhan ambil segala anak-anak aku laki-laki dan perempuan, itu lebih ringan daripada aku meninggalkan sembahyang fardu secara berjemaah. Nampak? Hebat tau. Orang dekat dengan Tuhan tu, hati bersih. Bukan dok sembahyang tapi dok jemaah masjid. Dia berasa mana? Lebih berat daripada anak-anak dia. Semua Tuhan ambil, semua Tuhan matikan.
Tu orang yang rapat dengan Allah. Nak mandi dengan kita balik awal. Tak ada kita ni, kita semua ni tak ada jasa kepada Islam. Mana jasa kita kepada agama Allah? Anjur program ceramah? Tak gerak. Tukang ceramah? Tak gerak. Tengok sahabat-sahabat tu. Dalam peperangan sanggup mempertahankan Rasulullah sehingga kan maknanya nyawa dia melayang pun tak apa. Ceritanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku melihat ketika mana perang Uhud, apabila tentera Islam duduk di atas gunung sedang berperang dengan tentera-tentera musuh Islam, dan musuh Islam tiba-tiba lari di bawah dan meninggalkan harta yang begitu banyak di bawah. Maka ketika itu Tuhan uji sahabat-sahabat Nabi dengan harta benda. Tiba-tiba sahabat tengok musuh-musuh Islam habis pakak lari, meninggalkan harta bawah ni, pakak turun ramai-ramai nak jumpa kepada harta. Tiba-tiba Nabi larang. Nabi kata jangan turun. Ni merupakan taktik musuh je. Sahabat-sahabat tak peduli, terus turun nak merebut kepada harta. Tiba-tiba pakak turun ramai-ramai sekali dengan Rasulullah. Rasulullah nak halang, sahabat-sahabat tak peduli. Tiba-tiba bila turun semua tentera Islam, naik musuh Islam menguasai bukit, dan pakak tarik anak panah ramai-ramai menuju kepada tentera-tentera Islam yang ada bawah. Katanya Anas bin Malik, seluruh sahabat-sahabat di antara setengahnya habis pakak lari belaka kerana tengok anak panah macam air hujan, lecung anak panah. Kecuali seorang sahabat, Abu Talhah nama dia. Dia duduk depan Nabi, dia membentengi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abu Talhah, wahai Rasulullah, jangan bergerak, duduk di atas belakang aku, biar aku yang jadi perisai kepadamu. Anak panah kena aku tak apa, jangan kena tubuh badanmu yang sangat mulia. Aku mati tak apa, jangan mu wahai Rasulullah yang mati. Nampak tu Abu Talhah besarnya jasa dia kepada Islam, mempertahankan Rasulullah. Siapa Rasulullah duduk belakang Abu Talhah, Rasulullah nak tengok pasal Abu Talhah ni di antara sahabat-sahabat yang paling handal guna anak panah. Anak panah yang Abu Talhah guna, satu anak panah wajib kena musuh. Tidak ada anak panah yang tersasar, tak ada. Semua kena. Sebab tu bila perang sahabat-sahabat, ada anak panah wi Abu Talhah, ada anak panah wi Abu Talhah guna. Pasal apa? Bila anak panah yang ditarik oleh Abu Talhah akan kena musuh. Jadi Rasulullah nak tengok kehandalan Abu Talhah, Rasulullah jengok ke tepi. Bila Rasulullah jengok ke tepi, Abu Talhah perasan. Abu Talhah kata ke mana? Wahai Rasulullah, aku tebuh mak pak aku, biar mak pak aku mati tak apa, mu jangan mati, jangan gerak ke belakang aku, takut anak panah kena tubuh badanmu yang sangat mulia. Nampak? Tu Abu Talhah jasa dia kepada Islam, mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah jasa kita pada Islam dah. Nampak? Dah tu nyapu-nyapu tak cicak, tak ada bandingan. Anjur ceramah bukan bandingan. Dia panggil jasa kecil. Biarlah kecil pun, asal jasa kita kepada Islam ada. Orang buat program-program kuliah, kita tukang mari. Jasa kita tu biar kecil pun, tapi berjasa kepada agama Allah. Ni orang buat program ceramah, buat kuliah, tak bermari. Bukan nak suruh dia ceramah, bukan nak suruh dia kuliah, nak suruh bagi dengar, tak bermari. Tok bila bang nak suruh pakat mari-mari bayang jemaah ramai-ramai, tak mari juga. Tok bila bang siapa kemuda, siapa mampu, Tok bila dak lari gak dia. Ganti pula Tok bila lain, siapa bang siapa rongok gigi Tok bila dak lari gak dia. Tukar pula Tok Imam baru pula, siapa berubang bulu tiak Tok Imam dak lari gak dia. Dah mana jasa pada Islam? Mana jasa kita kepada agama Allah?
Bila ada kepentingan baru kita singgah rumah Allah. Itulah sokmo. Ada kepentingan lagi ya. Tu guana mari-mari sejid tu. Ayah haji tu. Biasa tak ada muka dia. Nah, tengok pakai molek kereta ingat ke nak mari mayang Zuhur jemaah. Rupa-rupa nak pergi berau. Nah, berjadah punya ayah haji. Nah, ingat nak mayang jemaah. Tak, pergi kecing. Sama sekali dengan kambing. Kambing ada mayang jemaah. Ada sama sekali ya. Apa dak sanggup singgah sembahyang jemaah. Padahal rumah biga surau, rumah biga masjid. Tepi masjid rumah dia. Mana tu bila ketuk dia dengar. Dekatnya rumah dia. Dak hari. Tapi bila ada hajat barulah mari. Guana mari Nak minta mayang jak boleh tak Tok Imam? Nak mayang jak cari Tok Imam. Nak mayajak, nak tahlil, nak berdiri. Cari Tok Imam. Baru ada muka dia sejik. Nak molek kepung Tok Imam jangan balik. Tok Imam jangan balik dia, jangan balik lagi. Kita nak suruh tahlil malam ni boleh tak? Rumah kita 3 malam je. Dah 2 rumah ayah haji. Tak pergi ni je. Dah ni selama ni dah apa? Kita sibuk sikit, doa orang ni anak ramai, cucu ramai pula. Tak, ayah haji punya macam-macam alasan Tak. Mak haji tu. Kalau suruh mari dengar, boh. Dah malam ni tak ada orang ngajar tafsir malam ni mak haji tak ambil mari. Kita nak hari hangat ni lah sakit lutut. Pulak dah. Sakit lutut, belang-belang sakit lutut, malang countdown depan kali. Gini tangan ni. Tak. Tak nak buat mana. Kena sebut pasal nyakit kita. Kabar dah ni orang tak kasih akhirat. Kita semua tak kasih akhirat. Tanda kita tak kasih pada akhirat, tengok bahagian kuliah agama. Kalau kuliah agama lebih sikit marah tak? Marah. Tak? Setengah tepat dia marah. Kalau lebih kuliah sikit 5 minit lebih, marah dia. Cegelang kejang, cegelang ke ustaz. Cegelang kejang, cegelang ke ustaz. Faham tak? Lebih 3 minit je. Dah jam bunyi dah. Teng-nek-nek, manusia lah. Ustaz tahu dah isi dah, saja nak panjang sikit. Cegelang macam orang bela polong. Tak? Molek kat Terengganu buat siap buat isyarat kalau lebih. 3 minit lebih. Jemaah belakang buat gini ke ustaz. Nyanyi ke ustaz. Dah ustaz tengah semangat dah you buat gini. Siap ke ustaz. Dah ustaz baik. Kena ustaz ragah sikit, mana backhand sikit, buat gini terus. Dah nak buat mana? Dak kasihnya kita pada akhirat. Siapa gitu semua noh. Makna lebih. Dak usah kata 5 minit, 5 jam dah apa. Dah tadi mula 8 jam dak bahagian cari piti. 5 jam bahagian ceramah agama pula. Dak. Tapi tak ada ustaz tu guru ulama ceramah 5 jam tau. Habis kurang pun 2 jam setengah, 1 jam setengah. Faham? Tak boleh nak tunggu. Ni boleh tunggu ni. Kita berhenti pukul 12 boleh? Boleh? Boleh tunggu? Mau tunggu aku nak balik. Mari apa? Tak. Biar kau kasih pada agama. Siti Aisyah siapa turun berperang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditemani dengan Ummu Salmah. Siti Aisyah ni gimari tentera Islam tengah perang depan, wi air, wi obat-obatan, turun sama dalam keadaan perang. Molek kena anak panah. Dah perang, bukan mana perang nawak, perang sungguh. Tapi Siti Aisyah
isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh molek-molek ada turun dalam satu peperangan. Orang puang hebat dak hebat orang puang. Bab tu orang puang ingat deh. Kalau kita ni boleh suami yang dak reti ajar kita bab agama, tak, kita boleh minta izin suami. Boleh tak kita nak pergi surga, nak belajar bab fardu ain? Faham? Dah awak abang dak pandai dah ajar saya di rumah. Boleh tak saya nak keluar, nak belajar ilmu, nak fiqh apa semua yang fardu ain? Suami sunat suruh boleh apa benda ni, isteri pergi keluar. Kalau suami halang juga, maka isteri keluar juga nak belajar bab ilmu fardu ain, maka isteri tidak derhaka. Pasal apa? Pasal suami dah ajar dah rumah, dah dia keluar. Tak, kecuali suami ajar dah rumah, dia nak keluar juga tanpa izin suami, barulah derhaka kepada Allah. Orang puang keluarlah, tak ada masalah. Biar aman daripada fitnah, belajar ilmu agama. Dah kita duduk rumah jahil tukir, tok laki dak ajar, belajar tak ada masalah. Pasal ada mengadu, dia kata suami dia dak beri, dia pergi surat. Kita minta dah izin, dak beri. Suami dia kata ke mana? Aku dak reda mau keluar pergi surat. Dak reda tu. Dah abang dak ajar saya di rumah, dak kira ajar dak ajar, mau pergi surat, aku dak reda. Dah nak buat mana? Jawabnya boleh kita pergi surat, belajar ilmu agama. Dah dia kata dak reda, dia punya pasal kerana kita nak cari keredaan Allah, nak belajar ilmu fardu ain. Tapi kalau keluar nak belajar ilmu selain daripada tu, ilmu jahit ke, ilmu masak ke, tu tak boleh. Yang sebut ni ulama-ulama sebut ilmu yang wajib atas kita, ilmu fardu ain. Dah tu dak reda, apa peduli mak bapak dia kan? Siapa suruh dak reda? Mu dak reda boleh, mu ajar bini mu rumah. Dah ajar sekarang, nak ajar guna dak pandai. Ni kita perlu ambil cakna. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir tadi dalam hadis, wa yabqa amaluh, yang kekal bersama kita di dalam kubur, iaitulah amalan kita yang akan menemani kita di dalam lubang kubur. Jika baik amalan kita, solehlah amalan kita, maka kubur akan menjadi satu kubur sebagaimana taman-taman syurga, dan kubur akan diperluaskan oleh Allah, dan kubur akan menjadi terang benderang. Tapi kalau jenis dak semayabang, gelak katuk kubur. Gelak warna dia ni pengaruh TMB, tak ada kira. Mu mengarah TMB ke, mu mengarah satu ke, tak ada kira. Kalau tak ada sembahyang, dalam kubur gelak ketu. Dah nak telefon kabel mu. Dak terang yang menerangi di dalam kubur, iaitulah amalan-amalan kita yang soleh. Batu start daripada malam ni, marilah sama-sama kita pakat berhijrah menjadi orang yang kasih kepada akhirat, menjadi orang yang kasih kepada agama kita, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada jasa terhadap agama Allah. Bila ada jasa dengan agama Allah, insya-Allah Allah taala tidak akan mempersia-siakan kita. Lebih-lebih lagi apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat, insya-Allah. Dan saya rasa sekadar tu sajalah tazkirah untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang baik kita dapat ambil dan menjadi panduan kepada kita sebagai satu saham dan sebagai satu kompas untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ini hati tenang dan aman sejahtera, dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran wa syarihna bi syarafatil Quran wa albisna bi khilatil Quran
Quran wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Quran wa 'afina min kulli bala'in wa 'adzabil akhirah bi hurmatil Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi